Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan saudara-saudari yang saya muliakan. Kali ini kita akan teruskan siri motivasi diri dengan satu tajuk yang baru iaitu hukum-hukum motivasi. Motivasi ni pun ada hukum ke Pak Su? Ada ya. Kalau anda memandu kereta, memandu motosikal di jalan raya, traffic light warna merah, berhenti. Hijau baru jalan. Itu hukum. Itu peraturan ya. Peraturan. Sekarang ni kita dalam pandemik COVID-19 ni ada macam-macam peraturan, ada macam-macam SOP yang kita kena patuhi ya. Jadi dalam konteks motivasi diri ini juga ada hukum-hukum ya. Para sarjana telah menggariskan beberapa hukum yang boleh kita jadikan panduan ya untuk kita memastikan diri kita sentiasa ya dalam keadaan bermotivasi ya. Sama ada kita dalam kehidupan peribadi kita, ibadat kita ya, kebajikan yang kita buat, kalau kita ada kerjaya dalam berkerjaya, kalau kita pelajar dalam kita perjuangan kita dalam pembelajaran ya. Kalau kita berniaga, perjuangan kita dalam perniagaan, kalau kita ahli sukan ya, kita juga ada perjuangan dalam bidang sukan ya, dan bermacam-macam lah aktiviti yang kita lakukan ya. Kita nak pastikan kita sentiasa dalam keadaan bermotivasi. Kenapa? Kerana kita dah bincang banyak kali dah dalam sesi yang lepas, motivasi ada kaitan langsung dengan pencapaian, dengan prestasi, dengan hasil. Ya. Kalau tak ada motivasi, tak ada hasil. Okay, ya. Baik, dalam siri kali ini kita cuba lihat ya, tujuh hukum motivasi yang insya-Allah ya, sedikit sebanyak boleh membantu kita ya. Hukum yang pertama. Ya. Apa dia kata hukum pertama ni ya? Hukum pertama kata ya, motivasi memerlukan matlamat yang jelas dan ataupun yang khusus. Tu kalau kita nak bermotivasi, dia kata hukum pertama kena ada matlamat. Ini Pak Su ada bincangkan dalam teori goal setting motivational theory yang lepas kan ya. Maksudnya apa-apa benda pun kita kena ada matlamat yang jelas, yang spesifik ya, yang mencabar. Itu matlamat perlu ada. Ya. Dan perlu difahami dari segala perspektif ya. Kalau matlamat ni kan dari segi kognitif, saya nak kalau contohlah kalau pelajar saya nak 10A campur, kalau bekerja saya nak pencapaian sekian-sekian, kalau kita berniaga saya nak untung sekian-sekian ya. Itu dari segi kognitif. Kemudian dari segi perasaan pula, boleh tak kita menjiwai matlamat yang kita tetapkan tadi tu ya. Dari segi emosi, kita memberi emosi kepada matlamat tadi, itu pun bagus juga ya. Yang pertama, hukum yang pertama, motivasi memerlukan matlamat yang jelas, yang spesifik dan juga yang mencabar. Hukum yang kedua, hukum kedua ni kalau kita jadi leader lah, kalau kita jadi pengurus penyelia, kita jadi pemimpin ya. Kalau kita pelajar, kita jadi pemimpin pelajar kan, persatuan ke dan sebagainya nah. Kita ada kumpulan-kumpulan, kita jadi ketua kumpulan kan ya. Di tempat kerja macam tu juga ya. Jadi kita mesti bermotivasi sebelum kita boleh memotivasikan orang lain. Itu dia ya. Kita sendiri mesti bermotivasi sebelum kita boleh memotivasikan orang lain. Kalau kita nak suruh orang lain baca Quran lah umpamanya kan ya, kita kena baca Quran dululah. Ya. Kita nak galakkan orang menderma ya, bersedekah, kita kena bersedekah terlebih dahulu. Ya. Kita nak galakkan orang ni belajar ataupun bekerja dengan bersungguh-sungguh, kita kena tunjukkan yang kita juga bersungguh-sungguh dalam pembelajaran ataupun pekerjaan yang kita buat. Ya. Maknanya kita jadi model, kena jadi contoh. Ya. Baik, hukum yang ketiga, ini berkaitan dengan cabaran, ini challenge ya. Baik, cabaran akan memotivasikan anda jika anda yakin dapat memenanginya. Ini cabaran. Ya. So bila kita letak cabaran dalam diri kita, kita kena pastikan cabaran yang kita buat itu ya, mestilah dalam keupayaan kita. Kita yakin untuk capai benda tu. Ya. Kalau kita ni tak biasa mendaki gunung kecil-kecil pun kita tak biasa mendaki. Dulu pas muda-muda suka daki gunung. Ya. Banyak gunung-gunung yang Pak sudah daki dah. Ya. Tiba-tiba kita nak daki gunung Everest tu, yang paling tinggi di dunia. Itu cabaran tu mungkin mustahil. Ya. Kerana kita tak ada kebiasaan. Jadi, cabaran-cabaran ni boleh kita buat secara berperingkat. Ya. Kalau kita dah dapat capai satu cabaran, kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi. Jadi, ini boleh menjadikan sumber motivasi kita. Ya. Okey. Dan yang keempat, ya, motivasi memerlukan pengiktirafan dan penghargaan.
Ini masa kita bincang teori Maslow dulu ada disebut ya. Ya. Ini dipanggil keperluan harga diri ya, self esteem ya. Jadi memang ya keperluan pengiktirafan penghargaan ini sangat penting ya. Dan memang motivasi memerlukan kita ya mencari ataupun boleh mendesak kita mencari pengiktirafan ya. Bukanlah maksudnya pengiktirafan itu mesti dapat CJ kan, ada anugerah penyampaian CJ, itu memang formaliti ya. Tapi dalam kehidupan seharian ya, kalau kita senyum ke orang, orang senyum kat kita, maknanya kita sudah mengiktiraf kehadiran dia ya. Dia bagi kita sesuatu, kita kata terima kasih, so kita dah mengiktiraf ya pemberian dia kan ya, pertolongan dia, itu pengiktirafan, penghargaan kan, yang paling mudah ya. Jadi itu elemen motivasi yang penting ya. Kemudian kita tengok yang kelima ya, penglibatan yang aktif akan meningkatkan tahap motivasi. Ini dipanggil komitmen. Dalam teori goal setting tu ada sebut tentang komitmen. Ya, tentang komitmen ya. Jadi kita hendaklah terlibat. Kalau kita dalam persatuan, terlibat dalam persatuan, kita kena terlibatlah. Kalau kita ada kerja-kerja kumpulan, kita kena terlibat secara optimal. Ya. Barulah benda tu akan menjadikan sumber motivasi kat kita. Tapi kalau kita duduk diam je kan, kita jadi passenger je, dia tidaklah inspire kita. Dia tidaklah boleh memotivasikan diri kita ya. Kita kena terlibat secara langsung ya, dalam sesuatu yang kita lakukan. Kalau dia bersifat aktiviti bersifat kumpulan ya. Di tempat kerja macam tu juga, ada kumpulan-kumpulan dipanggil KIK dan sebagainya kan, kumpulan-kumpulan inovasi ya. So kita kena terlibat ya. Dari segi membuat keputusan, dari segi membuat perancangan, pelaksanaan, penilaian ya, pelaporan dan sebagainya. Kita kena terlibat. So penglibatan kita ni akan menjadi satu macam sejarah atau memory yang kita boleh flashback balik ya, dan dia akan menjadikan satu sumber motivasi yang penting dalam kehidupan kita ya. Baik, itu di antara beberapa hukum ya, hukum-hukum motivasi yang biasalah ya, yang biasa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tak perasan kan ya. Kadang-kadang kita tak perasan bila kita jadi pengiktirafan kan. Motivasi itu perlukan matlamat ya, perlukan kepada cabaran ya. Pak Su pernah kendalikan satu kes lah ya, berkaitan dengan cabaran ni. Ada seorang ibu ya, dia memberikan cabaran yang Pak Su rasa kurang realistik kepada anak dia ya. Anak dia nak ambil SPM, dia kata kalau adik tak dapat masuk universiti, mama mati. Ya. Jadi itu satu cabaran yang tidak praktikal ya, yang diberikan kepada anak. Akhirnya anak bukan bermotivasi, anak demotivated. Dia langsung tak nak belajar. So apabila ada peperiksaan sekolah bulanan penggal, semua subjek fail. Jadi mak dah risau ya. Jadi puan ni menghubungi Pak Su dan Pak Su cuba bantulah ya, buat sesi kaunseling keluarga ya. Dan Pak Su dapati bahawa bukan salah ya kita memberi cabaran pada anak-anak kita, tetapi hendaklah cabaran itu yang munasabah ya, yang berasaskan pada kemampuan semasa dia. Kalau kompetensi dia dah meningkat, kita bagi cabaran yang lebih tinggi. Alhamdulillah, selang 6 bulan ya sebelum SPM, dan Pak Su dah bagi motivation kat dia bersama. Alhamdulillah pelajar ni belajar balik, beri komitmen dan lulus SPM dan masuk universiti. Itu yang Pak Su rasa seronok tu ya. Ya. Jadi ingatan kita ialah kalau kita nak bagi cabaran, biarlah cabaran itu dalam tahap yang munasabah ya. Okey. Baik, kita teruskan balik dengan hukum yang ke-6 ya, hukum yang ke-6 iaitu menganggotai sesuatu kumpulan ya, akan memotivasikan diri anda. Ya. Kalau kita remaja, kita ada kumpulan-kumpulan keremajaan. Kita orang dewasa ada. Kita orang dah pencen pun ada kumpulan-kumpulan. Kumpulan Yasin lah, kumpulan Marhaban lah, ya. Kumpulan kerja amal lah. Ya. Kita menganggotai kumpulan itu akan menjadi sumber inspirasi kepada kita. Kerana ada interaksi. Kerana ada maklum balas yang positif daripada rakan-rakan kita. Sama ada secara formal atau secara tidak formal. Apalagi kalau di tempat kerja. Ya. Ini pentingnya ada kumpulan-kumpulan yang sihat. Badan kebajikan, kumpulan-kumpulan sukan, kebudayaan dan sebagainya ya. So kita mainkan peranan kita kat situ ya. Dan yang ketujuh ya, motivasi apabila telah terbina tidak kekal sepanjang masa. Ini satu benda yang kadang-kadang kita tersilap pandang ya. Dulu Pak Su pernah buat banyak kursus-kursus motivasi ya dengan pelajar-pelajar sekolah, college, universiti semua ya. Ibu bapa telefon,
Assalamualaikum Pak Su. Kenapa anak saya ni hari tu bila ikut Pak Su kursus dalam 3-4 bulan begitu bersemangat sekali. Ya, begitu motivasi lagi nak study ni, ya. Habis-habisan. Tapi sekarang ni dah merosot pula, dia kata. Dah menurun pula. Betul lah, ya. Betul. Sebab motivasi apabila telah bina tidak kekal sepanjang masa. Dia macam mana, Puan? Dia ibarat kita buat unggun api. Tahu unggun api? Kan kita ada kayu, kita bakar buat unggun api. Kan? Ya? Baik, kalau kayu tu dah terbakar berlama-lama dia akan pendek kan? Makin pendek sampai dekat ujung. Ya? Kita kena ambil kayu baru, letak kat situ. Bila kayu yang lama ni padam, kayu baru akan hidup. So, api akan sentiasa menyala. Itulah motivasi. Ya? Kena ada sentiasa. Ya? Input-input. Ya? Ya? Itu motivasi yang kita katakan bersifat luaran. Ya? Motivasi dalaman juga macam tu. Kalau motivasi dalaman, kita kena ambil inisiatif diri kita sendirilah. Macam mana kita nak memastikan bahawa diri kita sentiasa motivasi, kita kena kreatif kat situ. Ya? Ambil langkah-langkah yang kita telah bincangkan. Ya? Dalam ciri-ciri yang lepas, macam mana kita boleh menyemarakkan, ya, meningkatkan motivasi kita supaya ya, pencapaian kita menjadi lebih hebat, lebih cemerlang dan lebih berjaya. InsyaAllah. Ya. Baiklah. Kalau kita perhatikan ya, dalam kehidupan peribadi kita, kehidupan pembelajaran kita, kerjaya kita dan sebagainya, ya, kita tidak nafikan hukum-hukum yang Pak Su bincangkan dulu tadi ada relevannya ya, dalam kehidupan kita. Ya. Dan kalau kita ada kekuatan, ya, kita gunakan hukum-hukum ini untuk kita membantu orang lain menjadi lebih bermotivasi. Itu pentingnya. Ya. Ini hukum-hukum ini sebagai guideline, sebagai satu garis panduan saja ya, untuk diri kita dan juga orang-orang yang kita sayangi dalam kehidupan kita. Ya. Anda boleh. InsyaAllah anda boleh. Ya. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.